Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, kepada ustaz-ustaz, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang mana saya diminta menghuraikan tajuk cabaran akidah akhir zaman. Moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita semua kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dia dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga dikurniakan juga kepada kita semua ini akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Apapun selain daripada sifat atau tabiat manusia, maka akidah itu yang menjadi dorongan untuk manusia itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akidah ni asalnya pada ain qaf dal, aqad, mengikat atau menyimpulkan. Sebab itu kita sebut akad nikah, iaitu disimpulkan antara ijab dan qabul. Maka akidah ni merujuk kepada simpulan-simpulan keimanan yang diikat kemas di dalam hati dan tidak akan terungkai lagi, insya-Allah. Tetapi sentiasa ada cabaran yang boleh menggoyangkan akidah itu, bahkan ada kalanya boleh merosakkan serta mencabut akidah yang benar itu, yang saya cuba senaraikan sebahagian dan mungkin yang saya sempat huraikan beberapa darinya. Kerana saya difahamkan kuliah saya ini sampai jam 9 lah paling-paling, sampai jam 9 malam. Jadi saya tak fikir saya sempat untuk huraikan semua. Slide yang ada ni pun 352 slide. Jadi kalau satu slide seminit memang tak dan. Jadi setakat yang dan lah ya. Antara ancaman-ancaman yang mengancam akidah, pertama ancaman dalam bentuk liberalism, yang mana kebebasan melampau. Yang kedua literalism, yang mana terlampau rigid. Liberal dan literal ni asasnya pada dua ekstrim. Satu terlampau longgar, ingin bebas, nak halalkan segala-galanya, yang haram pun nak dihalalkan. Sementara literal ini dia terlampau sempit, segala benda pun nak diharamkan. Alasan, oh ni Nabi tak buat, ni zaman Nabi tak ada, oh ini bid'ah, itu ini. Itu literal. Ada juga ancaman akidah dalam bentuk sectarianism, kepuakan, terlampau taksub kepada pendirian puak sendiri sehingga membuat perkara-perkara bid'ah dalam akidah. Biasanya sectarianism ini berpunca dari perbezaan pendirian politik. Asalnya perbezaan pendirian politik, tetapi akhirnya perbezaan itu terlampau mendalam, sebahagian menjadi taksub
Sebagai contoh yang berlaku kepada golongan Syiah. Golongan Syiah, makna Syiah asalnya adalah penyokong. Jadi Syiah itu merujuk kepada golongan yang menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah dalam konflik politik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Syiah ni yang sokong Sayyidina Ali. Jadi asalnya tak salah pun. Baguslah ya, sokong Sayyidina Ali tak ada masalah. Sayyidina Ali sahabat Nabi yang mulia, yang alim, yang berani, yang menantu Nabi, sepupu Nabi, bahkan ahadul mubasysyari nabil jannah. Sayyidina Ali adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Jadi kalau nak sokong Sayyidina Ali jadi khalifah, tu layak sangat. Tapi yang menjadi masalah adalah golongan Syiah ini, di dalam mereka itu menyokong Sayyidina Ali, mereka menjadi taksub sehingga mereka membenci kepada sahabat-sahabat yang lain. Alasannya kononnya sahabat-sahabat yang lain ini telah merampas hak untuk menjadi khalifah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sectarianism ya. Penyelewengan akidah akibat daripada kepuakan yang melampau. Yang keempat, ini betul ke tak saya je ni, dalam bahasa Inggeris mysticism, iaitu perkara terlampau taksub kepada perkara-perkara mistik, perkara-perkara pelik, perkara-perkara yang luar biasa. Dan biasanya golongan ini mereka menyamar sebagai ahli sufi. Mereka menyalahgunakan terma tasawuf, mereka menyalahgunakan terma ilmu hakikat. Ya, akhirnya mereka lebih obses dengan perkara-perkara yang pelik, tetapi syariat mereka rosakkan. Mungkin sampai tak solat, mungkin sampai menghalalkan arak, zina dan sebagainya. Ini satu bentuk ancaman akidah. Dan yang kelima, evangelism, iaitu bentuk dakwah dari agama yang kufur. Ya, misalnya contoh, ada sebahagian umat Islam barangkali jadi murtad kerana terpengaruh dengan dakwah orang Kristian, mungkin terpengaruh dengan dakwah orang Hindu misalnya. Jadi ini termasuk ancaman-ancaman akidah yang mana asasnya, antivirusnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang diwarisi daripada para alim ulama, daripada salafus soleh, daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Jibril alaihi salam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antivirus yang paling mantap ya. Dan para ulama kita telah permudahkan apabila mereka gali akidah daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka permudahkan dalam pengajian sifat 20. Jadi kadang-kadang orang anggap pengajian sifat 20 ni lekeh. Ini ilmu zaman dulu. Ini ilmu kitab kuning, kan orang sebut macam tu. Ada orang dia agak pesimis dengan kitab kuning. Ya, kalau tak suka kitab kuning, boleh saja cetak warna putih ataupun cetak warna biru. Ya, kalau tak suka kitab kuning, walaupun kertasnya kuning, tapi isinya evergreen. Isinya itu sentiasa relevan dalam mempertahankan akidah yang benar. Baik, saya cuba huraikan setakat yang sempat dalam tempoh 1 jam dari sekarang. Mulai dengan liberalism terlebih dahulu. Liberalism ni dia ada beberapa prinsip utama. Pertama, dia memfokus kepada kebebasan. Bahkan istilah liberal itu kan membawa konotasi bebas. Apa masalah kebebasan? Adakah Islam menentang kebebasan? Tidak. Islam mengiktiraf kebebasan. Seseorang itu bebas untuk berurus niaga, berjual beli, bernikah kahwin, bermusafir dan sebagainya. Tetapi Islam menolak kebebasan yang melampau, kebebasan yang tidak ada batas, kebebasan yang ingin merosakkan hukum hakam, iaitu yang ditolak. Yang kedua, mereka menekankan konsep equality, persamaan. Sama juga, Islam mengiktiraf persamaan sesama anak Adam, sesama saudara seagama misalnya. Tetapi masalah dengan golongan liberal ini, mereka nak memaksa equality, persamaan pada tempat yang tak sama. Gender equality misalnya, persamaan jantina, ya, memang tidak dinafikan. Sebagai sama-sama anak Adam, sebagai sama-sama manusia, banyak sekali persamaan antara lelaki dan wanita. Tetapi untuk memaksakan persamaan secara total tak mungkin, kerana memang Allah jadikan berbeza.
Bukan untuk compete, bukan untuk bersaing, tetapi lelaki dan wanita berbeza untuk saling lengkap melengkapi. Ya. Tak percaya tanya yang lelaki kahwin sama lelaki bila nak dapat anak. Kan itu tidak melengkapi. Ya, walaupun lelaki lepas kahwin biasa juga pregnant, perut ke depan, tapi tak pernah bersalin. Yang bersalinnya tetap wanita juga. Walaupun wanita tu nampak tegak, kerja askar sekalipun, artinya yang mengandung bersalin dia. Jadi itu kejadian Allah Ta'ala. Kita tidak boleh nak menyamakan lelaki wanita ataupun nak menyamakan orang Islam dan orang kafir secara total. Itu tak mungkin. Jangan kata antara orang kafir dengan orang Islam, orang beriman, pasti ada persamaan. Bahkan sesama Islam pun, tuan rumah dengan penyewa kan tak sama hak dan tanggungjawab dia. Tak percaya baca tu tenancy agreement. Kan landlord lain dia punya tanggungjawab dia, tenant lain dia punya tanggungjawab, padahal sama-sama manusia, sama-sama orang Islam misalnya. Tapi begitu Allah jadikan ada perbezaan. Yang ketiga, relativism. Mereka nak mendakwa kononnya kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, tidak ada absolute truth. Sesuatu yang dianggap benar kata golongan liberal boleh jadi tak benar. Benda itu relatif kata dia. Tapi kalau kita tanya orang liberal lah, ni teori kamu tentang relativism ni, bahawa di sana tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang mesti benar. Teori ni mesti benar ke tak mesti benar? Dia kata mesti benar lah teori ni. Mana kalau kamu kata teori relativism ni mesti benar, on the spot kamu dah langgar teori itu sendiri. Teori itu mengatakan tidak ada sesuatu yang mesti benar. Kalau dia kata, oh tak mesti benar, apa kita nak ikut? Kita dah ada hidup atas dunia sekali je. Kan, alang-alang kita nak ikut satu benda, kena pastikan benda yang kita ikut itu benar. Rugi kalau kita ikut benda yang tak pasti benar. Baik. Yang keempat, desacralize. Dia cuba nak nyah suci. Mana kitab suci ni dah jadi macam boleh kita baca macam novel. Kita boleh macam kritik. Kan ada dahulu mereka buat satu debat tentang isi Al-Quran. Jadi ada orang yang mencadangkan isi Quran itu tak betul. Contohnya, ini dia nak menghilangkan rasa mensucikan kitab suci. Kalau yang Bible dan sebagainya memang telah berlaku, sebab mereka sudah ubah isi itu kepada yang tidak sebagaimana yang diwahyukan. Kemudian mereka nak deconstruct kepercayaan, mereka nak question back. Kenapa mesti kalau macam ni hukumnya macam ni? Mereka nak persoalkan semua benda. Kenapa mesti kita solat? Ada je orang tak solat baik. Nampak? Dia nak construct balik. Ataupun dia kata kenapa mesti tutup aurat? Kan Allah jadikan wanita tu cantik, kenapa nak ditutup-tutup? Macam tu. Mereka cuba nak persoalkan. Baik. Di Malaysia pun sudah tersebar misalnya gerakan yang mahu hukuman khalwat dimasukkan because nak menghormati kebebasan, hak privacy kata dia. Jangan kita tangkap orang khalwat. Kerana kata dia kalau kita mendenda orang khalwat itu memalukan negara, kata mereka. Bahkan ada juga orang-orang agama yang menyokong jangan tangkap orang khalwat. Memang khalwat itu in itself bukan benda yang nak dicegahnya. Yang nak cegah itu adalah zina. Tetapi oleh kerana khalwat ini menjadi wasilah kepada zina, maka itu dalam Al-Quran Allah berfirman wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Kerana kalau sudah hampir, Allah yang cipta manusia Allah tahu. Kadang-kadang manusia itu tidak ada niat, tetapi dia menghampiri, dia sudah jadi beyond control. Maka ada elemen pencegahan. Bahkan ada orang Malaysia pernah berucap di United Nations, dia komplain hak LGBT tak bagus di Malaysia, kata dia. Malaysia tidak melayan golongan LGBT sewajarnya. Sampai ke United Nations mereka memperjuangkan dan mereka ada target kalau boleh katakan by 2030 target mereka gaya hidup LGBT hendaklah diiktiraf di negara kita. Ini contoh-contoh aktiviti golongan liberal di Malaysia. Dan kadang-kadang mereka double standard ya. Misalnya golongan liberal mereka memperjuangkan kebebasan ya. Jadi tapi kebebasan tu hanya one way. Bila mereka nak sesuatu, mereka diberi kebebasan.
Sebagai contoh, ini a few years back, beberapa tahun yang lalu, ada beberapa lecturer undang-undang yang memberi pandangan yang tidak favorable kepada pendirian golongan liberal. Mereka suruh pecat pensyarah-pensyarah ni. Ini apa kebebasan? Padahal kebebasan akademik untuk seseorang yang berilmu menyampaikan ilmu dia secara jujur, itu antara benda yang paling basic. Mereka nak kebebasan berzina, kebebasan minum arak, kebebasan macam-macam, lelaki kahwin sama lelaki dan sebagainya. Tetapi the very basic freedom, if is freedom of saying the truth, pun mereka nak sekat kalau tidak sesuai dengan selera mereka. Baik, saya cuba huraikan satu persatu ya. Orang liberal ni mereka jual freedom, jadi menarik, terutama kepada anak-anak muda, bahkan orang dewasa juga ada yang tertarik dengan konsep we are born free. Kita dilahirkan bebas. So kalau kita dah dilahirkan bebas, kenapa kita nak diperhambakan dengan hukum-hukum agama? Ini haram lah, ini wajib. Dia kata since we are born free, we should remain free. Alang-alang kita dah lahir bebas, biar kita kekal bebas. Kan di negara barat kita pulang nak berbogil ke, nak apa ke, bebas. Tetapi ini sebenarnya angan-angan saja, fantasi. Kita sebenarnya tidak dilahirkan bebas. Sejak bila kita dilahirkan bebas? Pertama, kita pun tak pilih kita lahir bila. Ada orang sini pilih hari jadi dia. Kita tak pilih lahir bila, tak pilih lahir di mana, tak pilih dilahirkan oleh siapa. We didn't choose our parents. Parent kita pun tak pilih kita sebenarnya. Dia hanya usaha saja. Dia usaha-usaha, lahir-lahir, oh dapat macam ni. Tak apalah, hidup kemek sikit pun sayang juga sebab anak sendiri. Kalau ibu bapa boleh pilih sendiri, mungkin dia nak spek kita lain. Kulit cerah sikit ke, hidung mancung sikit ke. Tapi mereka pun juga tidak pilih. Ni saya letak gambar organ jantung kat sini. Nak menunjukkan bahawa dakwaan orang liberal kita dilahirkan bebas ni adalah angan-angan kosong. Jantung ni organ yang rajin kerja. Ketika tuan-puan sedang dengar kuliah maghrib, jantung jalan. Nanti selepas kuliah maghrib, drive balik rumah, jantung jalan. Sampai rumah tengah makan, jantung jalan. Dah mengantuk, nanti tengah tidur pun jantung jalan. Kalau jantung berhenti, tuan-puan jalan. Perasan tak? Tapi jantung jalan atau jantung berhenti, none of our control. Kita tak boleh kawal pun. Tak ada antara kita yang boleh kata dengar kuliah maghrib je kot, bagi jantung rehat 5 minit, 10 minit, nanti sambung balik. Tak boleh. Dan bila jantung itu berhenti, tidak ada doktor pakar yang boleh memastikan jantung itu terus berdegup. So kalau dia fikir secara benar, secara rasional, kalau jantung kita sendiri, dalam badan kita sendiri, kita tidak boleh kawal, so bila kita dilahirkan bebas? Penuaan misalnya, kita tak boleh kawal penuaan. Muslimat ya, misalnya muslimat tak payah jawab pun, tak apa, jawapan dah tahu. Mesti kalau boleh berminat nak awet muda ya. Katakan umur dah 50 tapi orang tengok macam baru umur 30, 20-an. Ya, kalau kata tidak pun kami tak percaya orang perempuan tak nak nampak awet muda. Bukti yang jadi jutawan biasanya jutawan kosmetik. Jarang kita dengar jutawan petai, jutawan lacikang, jarang. Yang selalu jadi jutawan kosmetik sebab laku. Bila jual kosmetik orang beli. Kenapa orang beli? Sebab nak nampak cantik, nak nampak remaja. Tapi realitinya letaklah apa pun ya, dah cuci dengan cleanser, lepas tu letak toner, lepas tu moisturizer, lepas tu buah serum ya. Lama kelamaan kulit makin kendur tak? Kulit makin kendur. Lepas tu perasan-perasan mata dah kabur. Buka tudung, ya Allah, uban berterabur. Makan benda keras, gigi dah gugur. Itu kan semua tanda nak masuk kubur. Bukan nak masuk. But that's how kita hidup. Itu pun orang lain hidup. Kita tak bebas pun untuk memilih untuk muda selama-lamanya atau tak sakit selama-lamanya. So sejak bila kita bebas? Kita terbatas dengan batasan biologi. Misalnya manusia tidak boleh duduk begitu lama dalam air macam ikan. Dan ada kalanya kita pun membataskan kebebasan kita sendiri untuk keselamatan. Misalnya orang tu dia kereta dia, tetapi bila sampai kat lampu merah dia dipaksa berhenti. Bolehkah dia kata suka hati akulah kereta aku? Ya memang kereta engkau, tapi ni kan jalan raya ni tempat awam. Kalau tak berhenti masa lampu merah kan bahaya.
Dalam ada traffic light pun, traffic light yang dilanggarnya. Bukan langgar makna masa merah dia jalan, tiang traffic light itu pun dihentam. Jadi ada kalanya manusia sendiri membataskan kebebasan untuk memastikan kelancaran hidup. Bahkan kita nak buat ibadah pun, nak pergi Mekah kan ada kota. Kalau kenapa pula disekat-sekat saya nak buat ibadah kot? Ya, tapi kalau terlampau ramai yang pergi dalam satu masa serentak, tak terhandle. Jadi kacau bilau, terpaksa dibatasi. Baik, bila kita dah buktikan kepada golongan liberal bahawa there is no such thing as absolute freedom, tidak ada yang namanya kebebasan mutlak, so mungkin mereka undur. Kita dengan liberal ni jangan bagi can, sebab mereka agak-agak mereka speaking, agak-agak mereka dye rambut jadi blonde, agak-agak mereka pandai. Tidak, rambut je blonde, bulu ketiak hitam juga. Tak tahulah dia dye sampai bulu ketiak. Ya, tak ada pandai orang liberal ni. Cuma dia nampak macam pandai. Cakap orang putih pula, slang London pula, tak ada. Jadi kalau kita bertegas dengan dia tidak boleh kata dia dilahirkan bebas. Tapi dia akan undur a step. Dia kata apa? Okey, mungkinlah kita tak lahir begitu bebas, tapi kita tak perlu pun pada agama untuk bagi tahu kita buat ni, buat itu, tak perlu. Sebab kita dah ada akal. Ya, akal kita sudah berupaya untuk memikirkan buruk baik sesuatu tindakan. Apa tidak perlu kepada agama. Yang kat sini kita ambil pendekatan yes but. Tadi kita tegas bila dia kata kita lahir bebas, kita kata no. Tak betul. You punya angan-angan simpan dekat diri sendiri. Jangan susahkan orang lain. Tak ada yang namanya lahir bebas. Tapi dalam kes dia kata akal kita sudah cukup untuk memikir buruk baik, kita tidak boleh tolak secara 100%. Sebab memang betul. Akal boleh menjadi panduan buruk baik sesuatu. Sebab tu budak-budak sampai umur 6-7 tahun kita panggil dia mumayyiz. Mumayyiz maknanya dia dah boleh beza buruk baik satu perkara. Tetapi tidak juga akal ini absolut. Ya. Akal juga terbatas berdasarkan pendedahan dan pengalaman. Ya, boleh juga dikalahkan oleh nafsu dan kepentingan. Kan ada benda yang kita buat decision tahun lepas, tahun ni kita menyesal. Tak tahulah, saya baca dalam Facebook kadang-kadang orang cakap, oh menyesallah saya undi dia. Kan masa diundi tu dia sudah fikir dengan akal dia, ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Tangan dia yang memangkah, kenapa pula menyesal? Sebab akal terbatas, dia pun tak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang berjanji. Dia pun tak boleh nilai apa yang di sebalik tabir. Jadi akal ni terbatas. Contoh, akal boleh dikalahkan oleh nafsu. Akal mana yang tak boleh fikir ambil rasuah tu tak baik. InsyaAllah ya. Dia SPM ke, dia BA ke, master ke, PhD, tak sekolah sekalipun, dia dah boleh, akal dia dah boleh tahu kalau ambil rasuah tu tak baik. Tapi kalau dia offer 1,000 mungkin boleh tolak, 2,000 mungkin boleh tolak, kalau 50,000, 100,000, 500,000 kan mungkin goyang. Jadi oleh kerana akal ini masih boleh dikalahkan oleh nafsu dan ianya terbatas, masih perlu kepada agama ya untuk memandu ya. Lebih-lebih yang pakai konsep no brain no pain ni, dia tak mau fikir. Dia kata susah-susah fikir ya, tak payah fikir lah senang. Tak payah fikir, apa beza dengan binatang? Binatang tak ada akal. Baik. Dan dia undur lagi. Golongan liberal ni dia undur lagi. Dia kata okey, memang akal kita terbatas, tetapi kenapa kita mesti terikat dengan tafsiran agama oleh ahli-ahli agama? Dia cakap ulama ni play God, dia kata. Ulama ni belagak Tuhan. Oh, cakap ni haram, ni tak boleh buat. Ya. Yeah. Saya ada otak, saya boleh tafsir sendiri agama saya. Dia cakap macam itu. Dan saya memang pernah dengar. Masa saya hadir satu forum, ada satu peguam wanita rambut blond, dia datang cakap, saya orang Islam, dia kata. But who are you to tell me about my religion? Jakim siapa? Mufti siapa? Dia kata. I can interpret my own religion. Aku boleh tafsir sendiri agama aku. Jadi betul ke macam tu? Jadi kita kena faham. Kita ikut kepada ulama dalam bab agama kerana ulama pakar.
Dia ada expert. Benda ni logik. Dalam apa saja bidang sekalipun kita akan serahkan kepada pakar. Ya, contoh bidang perubatan. Kenapa kalau kita sakit kita jumpa doktor? Kenapa tak sakit tak pergi jumpa mekanik? Oh, sebab bahagian penyakit doktor yang pakar. Kan kita selalu dengar cakap doktor. Doktor kata, tuan jangan bimbang ya, sakit tak serius mana. Yang ni saya bagi obat 2 biji sebelum makan. Baik doktor. Yang ni 3 biji lepas makan ya. Baik doktor. Yang ni 4 biji ya sambil-sambil makan. Baik doktor, sami'na wa ata'na. Kenapa ikut pada doktor? Bukan doktor maksum, bukan doktor infallible, bukan doktor tak boleh buat salah, tetapi doktor pakar dalam bidang itu. Tapi kalau kereta rosak, jangan hantar pada doktor, bukan bidang dia, hantar pada mekanik. Jadi ini sangat logik ya. Tapi malangnya bab agama orang nak jadikan free for all. Siapa-siapa boleh cakap, oh saya rasa haram lah, saya rasa halal kot. Oh boleh pakai rasa agama. Kita ingat yang boleh pakai rasa ni master chef. Master chef tu bolehlah pakai rasa. Oh, rasa ni kurang masin, ini kurang manis. Agama tidak boleh pakai rasa. Macam mana agaknya kalau orang sakit, aku rasa kena potong kat sini lah kau punya sakit. Mana boleh rasa? Doktor nilai dulu nak potong ke nak apa ke kan? Obat mana yang sesuai, apa yang ada allergic dan sebagainya. Jadi sebenarnya apabila kita menyerahkan urusan menafsirkan agama itu kepada ulama, kita membuat perkara yang sangat logik, iaitu kita serahkan sesuatu kepada expert dia, kepada pakar dalam satu bidang. Ya, contoh ya, kalau kita nak naik kapal terbang, apa yang kita buat, kebanyakan daripada kita akan taklid kepada pilot. Kita tak tahu sangat pilot tu dia tekan butang apa, tapi kita ikut kepada dia kerana dia pakar. Tapi kalau ulama nak buat kapal terbang, kita tak bagi, sebab bukan bidang dia. So jangan bagi pilot pula keluar fatwa, tak betul. Baik. Bagaimana pula dengan dakwaan? Lelaki dan wanita adalah equal beings, manusia yang tiada beza. Kenapa dilayan secara berbeza? Mereka selalu nak attack, antaranya adalah faraid. Kenapa kalau bapa mati, anak lelaki dapat lebih pada anak perempuan? Ini tak adil, kata dia. Ini diskriminasi kepada wanita. Dia tak perasan bahawa Islam ni dia syumul. Dia is a complete system. Apa yang orang liberal buat, dia ambil satu part, dia kritik yang tu je. Bab faraid dia kritik. Tapi dia tak perasankah dalam Islam meletakkan lebih tanggungjawab kepada lelaki. Satu orang lelaki misalnya dia kerja office boy, gaji tak tinggi mana. Isteri dia CEO syarikat, gaji puluh-puluh ribu. Nafkah wajib atas siapa? Suami ke isteri? Suami. Jadi bila Islam letak lebih tanggungjawab ke atas lelaki, sangat-sangat logik Islam memberi lebih laluan kepada lelaki. Jadi ini keadilan. Keadilan bukan berarti sama. Keadilan adalah meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempat dia. Kita ada RM1,000 nak bantu 2 keluarga. Kita kata, okey, saya bagi 500 satu keluarga, 500 satu keluarga, itu adil. Tak semestinya. Satu keluarga itu hanya mereka berdua saja. Satu keluarga misalnya ada 7-8 ahli, maka 500-500 tidak adil, walaupun sama. Jadi lagipun bab lelaki dan wanita sama ni, dia akan menafikan realiti. Fakta sains. Saya dahulu sekolah sains, bukan sekolah sains, tapi ambil kelas aliran sains. Sempat belajar biologi, chemical, fizik. Dalam kelas biologi, memang cikgu tunjuk diagram. Reproductive system lelaki dengan reproductive system perempuan kan lain. Tak payah tengok diagram pun, balik rumah cek pun tahu lain, susah sangat. Kan? Jadi dari segi biologi tak sama, dari segi psikologi lelaki dan wanita pun tak sama, dari segi emosi lelaki dan wanita pun tak sama. Macam mana kamu nak paksakan persamaan mutlak macam ini? Dari segi fizikal, tulang, saiz ketubatan tulang tak sama, reproductive system tu tak saya cakap lah. Ini yang biasa berlaku ya, psikologi shopping. Lelaki kalau nak shopping, dia dah tahu nak beli apa, masuk kedai beli barang balik. Perempuan dia nak shopping, dia suka round sekono, akhirnya lepas 2 jam baru keluar. Stamina shopping lelaki dan perempuan tak sama ya. Yang paling aman lelaki jangan ikut shopping, ataupun ikut tapi main jauh-jauh lah.
duduk kat kedai kopi ke, bagi perempuan tu puas shopping. So banyak benda lelaki dan wanita tak sama. Dan orang liberal ni dia double standard. Dia hanya bangkitkan isu persamaan gender ni dalam perkara-perkara yang nak mengubah hukum agama. Tapi cuba tengok dalam sport, dalam sukan. Kenapa sampai sekarang masih ada lomba lari wanita, lomba lari lelaki, acara renang wanita, acara renang lelaki? Ya kalau sama, berenang sama-sama, lomba lari sama-sama. Reality is tak akan perempuan tu akan dapat jadi juara. Kerana tak sama dia punya kepantasan, kekuatan dan sebagainya. Baik. Yang ini ada orang yang nak pertikaikan kitab suci. Dia tak suka Allah haramkan babi. Dia kata berkenaan babi, siapa yang cipta babi? Tuhan atau manusia? Kau yang cipta babi, lepas tu kau haramkan orang mendekati apa yang kau ciptakan. Loh, patut kau dah faham lah. Dah Allah cipta suka hati Allah lah. Nak haramkan atau nak halalkan, kau pun dah tahu Allah yang ciptakan. Ya, kalau kau nak makan babi, makanlah. Takat haram berdosa saja. Pertikaikan hukum macam ni boleh jadi kufur, boleh jadi murtad. Bising-bising kenapa cipta babi, memang babi dah ada. Bukan semua benda Allah cipta untuk dimakan. Ya. Jadi ini orang yang cuba nak menghilangkan. Dia kata okey, berkenaan seks bebas, dia nak as if dia nak benarkan orang free sex. Yang menciptakan rangsangan ini adalah Tuhan. Kalau kau tak nak orang buat seks bebas, tak payahlah cipta manusia nak buat apa. Jadi dalam pelotak liberal ni, dia ingat manusia diciptakan semata-mata untuk buat seks bebas. Macam lembu, macam kucing, tepi longkang pun boleh jadi, ya. Tepi jalan pun jadi, ya. Bukan ada kisah binatang. Jadi ini pemikiran yang terkebelakang sebenarnya. Islam bukan menyekat naluri seks, tidak, tapi Islam mengatur. Kamu nak salurkan adalah melalui perkahwinan, ada zuriat, ada tanggungjawab, ada pewarisan, ada konsep kekeluargaan. Bukan macam binatang, ya. Asal binatang pun kadang dia ada mengawal dia punya keluarga dia. Baik. Jadi tidak semua benda yang Allah ciptakan tu adalah untuk dimakan atau digunakan. Ada sebab-sebab yang lain. Baik, seterusnya. Ada juga yang mengatakan orang Islam ni terhutang budi kepada liberalism. Sebab dia kata dengan liberalism ni lah Islam berkembang di negara barat. Kan orang barat dia terbuka. So bila ada pendakwah-pendakwah Islam berdakwah, mereka boleh terima sebab mereka liberal. Jadi kita bagi tahu terbalik sebenarnya. Bukan orang Islam terhutang budi kepada liberalism, tapi orang liberal terhutang budi kepada ajaran Islam. Sebab asalnya kan liberalism, kalau kita tengok sejarah dia, mereka ni adalah sebagai melawan tekanan yang dilakukan oleh golongan gereja. Golongan gereja pada masa itu, mereka menekan pertama misalnya nafsu semula jadi, kan orang nak jadi orang baik, orang father, dia kan tak boleh kahwin. Orang-orang nun, ya, mereka tak boleh kahwin. Jadi mereka tanya kenapa tak boleh kahwin, itu kan semula jadi. Ataupun akal, mereka berpegang kepada Tuhan itu adalah 1 dalam 3. 1 dalam 3 mustahil. 3 dalam 1 okey. Kan kita biasa minum kopi 3 in 1. Apa shampoo 5 in 1. Okey. But 1 in 3 is simply impossible. It's either 1 or 3. Dia tak boleh 1 in 3. Jangan tanya. Ini dah cakap macam itu, kamu percaya saja. So mereka protes dengan gerakan liberalism. Tapi kalau orang nak guna liberalism untuk lawan Islam, silap. Islam tak sekat naluri. Kamu imam ke, kamu ahli sufi ke, kamu ahli zuhud ke, Allah suruh kahwin. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Bahkan kadang-kadang tok guru lagi ramai isteri. Mereka padri tak boleh kahwin. Jadi tak sama. Silap kalau orang tu nak gunakan liberalism untuk katakan kenapa. Tak, Islam dah atur elok. Bahkan Islam suruh guna akal. Dalam bab tauhid, dalam bab akidah, Islam suruh kita berfikir. Perhati pada alam ni, baru kamu boleh bertauhid. Kalau kamu tak berfikir, kamu tidak akan nampak kewujudan Allah Ta'ala. Jadi, bila orang-orang liberal sudah dapat kebebasan mereka, ke mana mereka nak bawa kebebasan mereka? Islam yang datang bagi panduan. Kalau tak, mereka akan jadi seperti binatang, kebebasan yang tidak membawa kebaikan.
Ini contoh kebebasan yang tidak terpandu. That's the Prime Minister of Luxembourg arriving in a function with his male wife. Dia sampai dengan isteri lelaki. Ada isteri perempuan, ada isteri lelaki. Kalau kita orang Islam, manusia biasa sebut isteri dah faham lah perempuan. Kalau anak orang mau tanya kan, datang ke siapa, anak lelaki ke perempuan? Okey lah. Datang ke isteri lelaki ke perempuan, kau ni kenapa? Sihat ke tidak? Kena meninggal lah. Ada orang datang ke isteri tanya lelaki perempuan. Tapi ini yang berlaku di mana kebebasan itu melampau. And then ada yang nak jadi anjing, dia kata. Dia anjing dalam badan manusia. Kan dia ada konsep macam tu, transgender. Transgender ni bahasa lamanya pondan lah kan. Tapi nampak tak kelas pula kan. Transgender macam transformer, nampak kelas sikit. Jadi basically dia kata, kalau orang tu dah merasakan diri dia perempuan, siapa kita nak kata dia lelaki? Ya, macam mana pula dah tu yang terjulur sama dia. Oh, itu hanya fizikal je. Kita kena hormat dia punya the inner self. Dalam diri dia adalah wanita. So kita tak boleh tengok zahir dia saja. Oh, macam tu pula. Habis itu kalau satu orang umur dah 60 misal kata, datang ke surau, orang tengah semayang, tiba-tiba orang sujud, dia salak kain seorang-seorang. Kecoh lah satu surau. Dah lah dia hamba Allah datang semayang tak pakai spender misalnya, dia salak kain seorang-seorang. Jadi orang pun tangkap dia, nak hantar ke polis. Dia cakap jangan hantar saya ke polis. Saya sebenarnya masih kanak-kanak lagi, kata dia. Tapi saya terperangkap dalam jasad orang dewasa. Kan macam tu logik mereka. Saya wanita tapi terperangkap dalam jasad lelaki. Bahkan ada penyakit, dia kata dia orang cacat, dia terperangkap dalam jasad orang yang sempurna. Maka dia potong kaki dia, dibutakan mata dia. Ini bukan kebebasan, ini kegilaan. This is madness. Jadi tak betul lah. Yang terakhir ni mungkin saya skip sebab akan jadi panjang kalau saya bincangkan tentang kebebasan sampai ke tahap menolak Tuhan. Secara ringkas saja, mereka kata tak perlu percaya pada Tuhan. Bahkan tak boleh percaya kepada Tuhan. Kerana tak pernah nampak Tuhan. Tak pernah dengar Tuhan. Tak pernah pegang Tuhan. So macam mana you percaya sesuatu yang macam itu ada, dia kata. Jadi orang yang macam ni adalah bodoh, kata dia. Tuhan tu adalah imaginary friends. In reality tak ada. Kenapa? Kerana kata dia, in order to believe in something, you have to have a proof. Kau nak percaya boleh, tapi kau kena ada bukti. Mana ada bukti Tuhan wujud? Tiba-tiba kau percaya, makna kau percaya membuta tuli. Kerana kau ikut nenek moyang kau saja. Kata dia. Cuba kita test sikit tengok. Sembang kencang sangat. Okey, nak percaya pada satu benda, kena ada bukti. Kamu percaya Tuhan tak wujud. Cuba buktikan Tuhan tak wujud. Cuba kamu buktikan Tuhan tak wujud. Sampai bila pun dia tak boleh buktikan. Sebab tu orang-orang etis dia pandai pula. Dia konar. Dia tetap. Sebenarnya atheism ni, dia bukannya percaya Tuhan tak wujud. Sebab kalau percaya Tuhan tak wujud, percaya tu kena buktikan. Dia adalah the absence of belief in the existence of God. Kita tak ada kepercayaan bahawa Tuhan tu wujud. Ini apa punya spin ni? Engkau nak orang percaya Tuhan ada bukti, kau percaya Tuhan tak ada, tak payah bukti. Ini kan double standard. Dan kita percaya pada Tuhan ada bukti. Bukti yang paling jelas, kita punya mere existence is talking about the existence of God. Belum kita tengok diri lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terus sampai pukul 9 boleh? Ke azan dulu? Terus. Azan nanti. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa fi anfusikum, dalam diri kamu ada tanda-tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga keesaan Allah. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak perhatikan? Okey. Jangan kita perhati pada diri kita lagi. Memadailah kita perhati kepada kewujudan kita. Tidakkah kita setiap daripada kita ni wujud selepas tak wujud? 100 years ago, 100 tahun yang lalu, siapa antara tuan-puan dah hidup masa tu? 100 tahun yang lalu. Oh, orang sini muda-muda lagi, tak ada yang umur 100 tahun. Maknanya kita wujud selepas kita tak wujud. Setiap yang wujud selepas tak wujud mesti diwujudkan. Tak mungkin kita mewujudkan diri kita sendiri, mustahil. Mana boleh sesuatu yang tak wujud mewujudkan? Berarti kita diwujudkan oleh yang lain. Saya bagi contoh mudah Kalaulah
kita di kampung kita, di kampung mak kita lah. Tahun lepas kita balik kampung, kita dapati di belakang rumah mak kita tu kosong, lapang, tak ada apa-apa. Tahun ni kita balik kampung, kita tengok ada sebuah reban ayam kecil je, simple je. Ada atap, ada reban, ada tiang kaki dia. Lalu kita tanya pada abang kita yang tinggal di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak? Abang kita cakap, mana ada orang buat, jadi sendiri, kata dia. Kita fikir, ya Allah, abangku kesian ya. Mungkin tak lama dah abangnya. Ada pula jadi sendiri. Oh, jadi kalau kamu tak boleh terima benda yang sesimpel reban ayam terjadi dengan sendiri, kamu boleh terima langit bumi terjadi dengan sendiri? Gunung ganang terjadi dengan sendiri? Sistem pohon dan tumbuhan, sistem haiwan dan sebagainya terjadi dengan sendiri? Bahkan sistem diri kamu pun kita tak faham macam mana Allah jadikan jantung tu boleh pump darah yang kaya oksigen bila masa dia bancuh oksigen. Patah balik kurang oksigen, keluar balik kaya oksigen, gunakan untuk metabolism, keluar tenaga, keluar carbon dioxide dan sebagainya. Ya. Rambut kita sudahlah kita fikir rambut dengan bulu kening. Saya baru je gunting rambut hari Senin lepas. Ya. Tapi kalau saya tak gunting dalam 2-3 bulan panjang. Ya. Bulu kening bilalah sekali tuan-puan potong? Bulu kening. Tuan Imam bilalah sekali potong bulu kening? Tak pernah potong. Habis kenapa tak panjang? Itu siapa yang atur sistem tu? Padahal bukannya jauh antara rambut dengan bulu kening, alah, seinci je beza dia. Kenapa sistem berbeza? Siapa yang atur tu? Eloklah pun kan. Kalau bulu kening panjang macam rambut, jenuh kita. Kenapa bila lama tak nampak jatuh longkang, bulu kening tutup mata, tak sempat nak potong. Jadi ini semua bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala. Jantung bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala. Orang yang pakai cermin mata, kadang-kadang saya bergurau. Kalau kamu buka cermin mata, kamu nampak Allah. Bukan nampak zat Allah, tapi nampak bahawa Allah wujud. Kenapa? Kerana orang yang pakai cermin mata ni kerana rabun. Secara teori tak perlu rabun. Kerana kita hanya perlu otot-otot mata kita tu adjust supaya arca tu dia jatuh sharp. Jangan jatuh ke depan atau ke belakang, dia akan jadi kabur. Kan macam ni lah. Dia jatuh betul-betul atas skrin. Cuba yang pakai cermin mata, buka cermin mata dan adjust otot-otot mata bagi sharp. Cuba. Dah tahu dah. Kabur juga. Habis. Kalau otot-otot mata kamu sendiri pun kamu tak boleh kawal. Mengikut selera kamu. Siapa yang kawal sebenarnya? Siapa yang kawal? Yang berlaku sakit, berlaku kematian, itu semua bercakap tentang kewujudan Allah. Jadi kalau orang liberal kata kita tak ada bukti, we have abundance of proof that God exists. Kamu hanya berfikiran kolot. Kamu fikir benda yang tak dilihat tak wujud. Udara tidak boleh dilihat tapi wujud. Gelombang radio, bersepah gelombang radio dalam ruang ini. Buktinya kalau kita pasang radio ada. Tapi kita tak boleh nampak gelombang radio. So semata-mata tak boleh nampak bukan berarti tidak wujud. Dia berkait dengan keupayaan untuk nampak. Benda yang wujud tapi tak nampak. Mungkin kerana orang itu tak mampu nampak. Sebab itu di akhirat kita akan lihat Allah Ta'ala. Di dunia Allah tidak mampukan kita melihat Allah. Orang buta. Orang buta, dia tak nampak tiang. Tiang ada ke tidak? Tiang ada. Dia tak nampak bukan berarti tak wujud. Baik, jadi saya skip yang ini. Ada masa 25 minit lagi. Padahal tajuk yang next ni lagi serius. Ya, literalism ni lagi payah nak terangkan sebab nampak macam betul ya. Liberal insya-Allah ya, ramai orang nampak salah. Ya. Ramai orang Islam nampak liberalism ni tak betul. Tapi literalism ustaz pun boleh sangkut. Orang mengaji agama pun boleh sangkut dengan literalism sebab dia nampak betul ya. Golongan literal diwakili oleh kumpulan yang menafsirkan agama secara keras dan zahir, itu maksudnya literal. Dia tak pandai melihat kepada apa yang ada di sebalik perintah Allah tu. Dia nampak zahir saja. Serta meyakini bahawa tafsiran mereka saja yang betul. Mana kalau kita berbeza dengan dia cas kita lawan Quran hadis. Padahal kita dan dia sama-sama terima Quran dan hadis. Tapi dia tafsir berbeza. Kita ikut ulama dalam memahami Quran hadis. Tapi dia ikut kepahaman dia. Dia kata kita lawan Quran hadis. Ya. Seperti yang dilakukan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Ya. Saya minta maaf siap-siap lah. Sebab bila sebut Wahabi ni ada orang sensitif.
tiba-tiba kulit jadi gatal, mata jadi merah, mulut macam nak mencarut, macam-macam lah orang macam ni. Mana ustaz tahu dah, selalu kena dalam internet, selalu kena maki hamun dalam internet, dia sebut Wahabi je kena. Jadi kalau ada yang Wahabi di sini jangan marah kita bincang je. Jadi tapi mereka tak mengakulah. Biasanya walaupun mereka kata Wahabi itu bagus, Wahabi itu ahli sunnah wal jamaah, kamu Wahabi? Tak mengaku dia. 3 kali dah saya kata saya bukan Wahabi. Mungkin macam tu dia jawab. Walaupun dia kata Wahabi itu bagus, ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka lebih suka mengaku Salafi, iaitu ikut salaf. Ini adalah dakwaan yang tidak tepat. Banyak isu mereka tidak ikut salaf. Dan mereka mendakwa sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Ini juga tidak benar, kerana mereka dalam banyak perkara melakukan bid'ah dalam agama. Baik, apa bahaya golongan literal yang dinamakan Wahabi ini? Pertama, sumber agama. Mereka merosakkan cara berinteraksi dengan dalil. Bab dalil sepakat, Quran hadis Wahabi terima, kita ahli sunnah wal jamaah juga terima. Tapi dalam memahami Quran dan hadis rosak. Cara mereka berinteraksi dengan Quran hadis tu rosak. Sebab tu kita tak jumpa golongan yang berfahaman seperti ini yang betul-betul menjadi pakar tafsir, tak ada. Kerana kalau mereka tafsir secara neka akan jadi bercanggah satu sama lain. Kemudian bahaya akidah. Mereka keliru antara tauhid dan syirik. Bab mempertahankan tauhid dan menolak syirik sama. Ya. Kita dan mereka sama. Sama-sama memperjuangkan tauhid dan menolak syirik. Tapi apa itu tauhid, apa itu syirik, berbeza kefahaman mereka dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bahaya bid'ah dalalah. Mereka menterbalikkan sunnah dan bid'ah. Yang sunnah mereka anggap bid'ah, yang bid'ah tu mereka rasa itulah sunnah. Ini bahaya dia. Kena buat kuliah lagi satu baru boleh terang satu-satu. Kalau tak, tajuk je lah, ni tajuk je. Kemudian bahaya mereka mengancam kestabilan khazanah mazhab. Kita orang Islami, kita ada khazanah ilmu yang besar, yang berharga, yang kita warisi daripada para alim ulama daripada satu generasi sampai kepada Nabi SAW. Mereka tak, mereka terus nak shortcut Nabi terus. Dia solat tu macam lihat Nabi terus. Cuba tengok sebagai satu contoh ya. Kadang-kadang mereka ni sembahyang lain sikit daripada cara kita sembahyang. Cara akad takbir dah lain ya. Kita akad takbir Allahu Akbar. Dia kadang Allahu Akbar. Sini. Kemudian kalau kita sebagai contoh tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, kan macam tu. Mereka, kita juga risau juga, kucing ada sebelah. Diterkam juga jari hamba Allah ni. Ya. Balik kita tanya dia, bang kenapa sembahyang lain? Oh, dia kata sebab saya baru balik kursus sifat solat Nabi yang sahih. Itu cara Nabi solat. Sebab Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Sebab tu saya sembahyang macam itu, nak ikut Nabi, kata dia. Jadi semangat dia bagus ya. Semangat dia boleh dipuji, tapi dia semangat sampai tak nampak realiti. Jadi kita pelan-pelan tanya dia, bang, abang sembahyang sebagaimana lihat Nabi sembahyang. Bila abang lihat Nabi sembahyang? Minggu lepas ke tahun lepas? Biar dia faham balik realiti. Kalau kita tanya macam tu, pasti dia akan jawab, aku tak lihatlah Nabi solat. Tapi dalam kursus tu berdasarkan hadis sahih, macam itulah cara Nabi solat. Jadi apa beza dengan orang lain? Orang lain yang solat pun macam kamu tak lihat Nabi solat. Percaya tak, kita solat macam kita solat tadi bukan sebab kita lihat Nabi solat. Sebab guru kita ajar macam tu cara solat. Dan guru kita juga tidak lihat Nabi solat. Cuma dia diajar oleh guru dia. Maka kalau kita itu bermazhab dengan salah satu dari mazhab yang 4, contohnya kita mazhab Syafi'i, cara solat kita ambil daripada guru sampai pada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah yang mata mereka memandang bagaimana Nabi solat. Jadi kalau nak yang macam tu ilmu, takdir Allah tinggal 4 mazhab. Pilih satu, belajar, ikut. Kalau macam Wahabi, sanad terputus. Katalah ikut Syekh Albani. Syekh Albani cakap macam ni. Syekh Albani terputus sanad. Takat beliau, Syekh Albani zaman kita. Masa saya belajar di Jordan, beliau masih hidup. Setahun sebelum saya balik ke Malaysia tahun 2000. Beliau meninggal dunia tahun 1999.
Takkan kita nak tinggalkan ilmu sembahyang yang sangat bersambung sampai ke Nabi SAW kan mata ikut pendapat satu orang yang hidup sezaman dengan kita? Tak logik. Jadi akhirnya mazhab yang merupakan khazanah berharga dikesampingkan atau bab mazhab ni buat sedangkan masa tak banyak. Saya nak simpulkan bab mazhab ini ada 3 pilihan dia sebenarnya. Kalau orang tu kata dia tak bermazhab, tak mungkin. Kenapa? Mazhab ni dari segi bahasa bermakna tempat pergi. Zahaba yazhabu bahasa Arab maknanya pergi. Bila tambah huruf mim, mazhab dia jadi ismu makan, tempat pergi. Tetapi dari segi konteks bukan itu. Sebab zahaba yazhabu boleh bermakna berpandangan. Maka mazhab bermakna pandangan. Ini maksud dia. Jadi ada orang dia kata macam ini. Buat apa kita ikut mazhab? Kan Nabi kata Nabi tinggalkan 2, Quran dan Sunnah. Kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang dengan 2 ni. Jadi jangan ikut mazhab. Kita ikut Quran dan Sunnah. Orang yang cakap macam ni betul-betul dia gagal faham. Kerana mazhab itu adalah salah satu daripada 2 kemungkinan bila orang tu ikut Quran Sunnah. Jadi dia ingat mazhab tu ambil daripada mana? Mazhab tu ambil daripada Quran dan Sunnah. Cuma ulama bila dia nak tahu satu hukum, dia pergi pada Quran, dia pergi pada Sunnah, salah satu daripada 2 kemungkinan akan berlaku. Kemungkinan yang pertama, bila ulama pergi pada Quran, pergi pada hadis, semua faham dengan kefahaman yang sama, maka keluarlah fatwa yang sama. Itu namanya ijma'. Ijma' kesepakatan ulama wajib ikut. Tetapi tidak jarang berlaku ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain. Ini namanya khilaf. Bila khilaf, masing-masing berfatwa dengan fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Macam mana kamu kata ikut Quran Sunnah jangan ikut mazhab? Padahal mazhab itu produk daripada Quran dan Sunnah. Saya bagi contoh. Ikut Quran, bab wuduk je. Bab wuduk, Al-Quran cerita dengan terperinci rukun wuduk, iaitu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi 2, wamsahu bi ru'usikum 3, wa arjulakum ilal ka'bain 4. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Semua pun ulama bila nak tahu tentang wuduk pasti akan rujuk pada ayat ini. Tetapi bila sebut wamsahu bi ru'usikum, ru'us tu makna kepala, bi tu huruf ba satu tu, ulama khilaf. Apa makna bi di situ? Kalau terjemah dengan, bi itu maksudnya dengan. Misalnya akulu ta'am bil mil'aqah, saya makan makanan dengan sudu. Bi itu makna dengan, with, with. Tapi apa makna bi di situ? Kalau jadi tak mengaji langsung lagi parah. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah dengan kepada kamu. Jadi jiruh kepada dekat pilih, sapu. Itu teruk sangatlah. Tak ada ulama fatwa macam tu. Itu jenis belajar bahasa Arab sekat-sekat, terus jadi mufti. Terus jadi mujtahid. Tak, ulama khilaf, mazhab Syafi'i kata bi di situ li tab'id, menunjukkan sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum maknanya sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Jadi sebahagian dari segi bahasa, sekadar 3 helai rambut tu dah kira sebahagian. Jadi orang yang jaga remos sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kan baru buat remos cantik, buat set rambut, nak ambil wuduk lah pula, tak apa sikit je. Tapi rugilah buat wuduk ni cahaya. Guru kami selalu bergurau, kata dia, orang Malaysia, Indonesia senang nak capai akhirat nanti. Sebab cahaya dia kat kepala sikit. Kalau orang mazhab lain bercahaya-cahaya kepala dia sebab cahaya wudu. Jadi mazhab Hanafi dia kata bi di situ kena baca dengan hadis lain. Nabi SAW tolak kain serban daripada kepala, kemudian sapu atas kepala dan atas serban. Maknanya yang Nabi tolak tu mesti kena. Kalau tak, buat apa Nabi tolak? Jadi sekurang-kurangnya sekadar setapak tangan baru sah. Kalau sekadar 3 helai rambut tidak sah. Mazhab Malik mengatakan bi di situ bermaksud tidak ada maksud. Dia panggil ba zaidah, ba tambahan, tak ada makna. Wamsahu bi ru'usikum maknanya sapulah kepala kamu. Bila kepala semua. Jadi kalau tak sapu semua tak sah. Jadi bayangkan 3 mazhab.
Semua rujuk pada ayat yang sama, cuma berbeza pada satu huruf. Jadi 3 mazhab. Macam mana kamu kata ikut Quran? Jangan ikut mazhab. Kalau semua orang yang macam kita nak pergi pada Quran hadis, tak lagi jadi ribuan mazhab. Masing-masing faham sendiri. Yang jenis macam ni pun ada. Dia jenis macam kucing pula. Dia kata wamsahu bi ruusikum, Allah suruh sapu dengan kepala pula. Jadi contoh yang kedua. Bila ulama nak tahu orang perempuan yang diceraikan oleh suami iddahnya berapa lama, kan kita tahu kalau perempuan bercerai dia bukan boleh terus kahwin dengan orang lain. Lepas iddah baru boleh kahwin. Dalam tempoh iddah, kalau talak raj'i, suami masih boleh rujuk untuk jadi suami isteri semula. Tapi nak tahu iddah tu lama mana? Rupanya Al-Quran dah cerita. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Salasah makna 3, tidak ada ragu-ragu. Maka ijma' ulama' iddah perempuan selama 3 quru. Tidak ada yang kata 2, tidak ada yang kata 4. Cuma masalahnya, quru dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu makna haid, satu lagi maknanya suci daripada haid. Maka timbul persoalan. Dalam ayat, quru tu makna suci ke makna haid? Maka ulama rujuk ayat Quran lain yang ada kaitan untuk memahami. Sebab ayat Quran ni saling tafsir menafsirkan. Ulama rujuk pada hadis. Kerana salah satu fungsi hadis menerangkan makna Al-Quran, dan ulama juga rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Akhirnya setelah berhempas pulas berusaha memahami ayat Quran, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan quru dalam ayat maknanya suci. 3 kali suci baru habis iddah. Ulama dalam mazhab Syafi'i juga setelah mereka study, mereka kaji, mereka kata quru dalam ayat maksudnya haid. 3 kali haid sudah habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, iaitu quru, masih berlaku mazhab. Jadi ada kalanya mereka ni bercakap supaya ikut Quran hadis tidak boleh ikut mazhab. Tak betul. Tapi tak semua Wahabi macam itu. Wahabi yang lebih educated, dia kata kami ikut mazhab. Kami tidak tolak mazhab, tapi kami tengok mana dalil yang kuat lah. Mana yang kuat dengan Quran hadis, yang tu kami ikut. Jadi kalau begitu ya, kamu lagi hebat. Kamu pula yang boleh menilai mana lebih kuat. Mana kita yang tak belajar bidang kedoktoran, kita boleh tengok mana rawatan yang paling bagus antara 2 doktor. Kita apa pun tak tahu pasal perubatan. Jadi akhirnya dalam bab bermazhab ni ada 3 pilihan. Pertama, kita ikut mazhab, yakni pandangan guru kita. Nak tak nak, orang kata ikut Nabi, ya ikut Nabi, tapi kita tak hidup sezaman dengan Nabi. Realitinya kamu akan ikut somebody yang hidup di zaman kamu, iaitu guru kamu. Yang mana guru juga ambil daripada guru, bersambung sampai kepada imam mazhab, bersambung sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in, anak murid sahabat, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang macam ini bersambung, takdir Allah tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain pupus, tak sampai. Ada mazhab yang banyak zaman dulu tapi tak sampai. Pilihan yang kedua, iaitu kita ikut guru kita, yang mana guru dia akan cakap dalam masalah ni Hanafi kuat, dalam masalah ni Syafi'i lebih kuat, dalam masalah ni Hambali dalil dia lebih kuat. Maknanya kamu sedang ikut mazhab guru kamu, pensyarah kamu. Ada orang dia selesa macam tu, sebab dia cakap pensyarah saya ada PhD Ustaz, Imam Syafi'i setahu saya tak ada PhD. Macam tu kamu timbang, terpulanglah. Tapi kebanyakan orang Islam dia lebih selesa dengan mazhab yang telah dikaji, ditimbang, dinilai oleh ribuan para ulama yang alim, yang ada hafal ratus ribu hadis dalam dada mereka. Yang itu mereka lebih selesa berbanding satu orang walaupun PhD, 1000 hadis pun belum tentu dia hafal. Usul fiqh pun belum tentu dia mahir. Jadi begitu. Yang ketiga adalah satu orang dia kata, saya macam ni Ustaz, saya jenis tidak ta'assub. Saya bukan jenis ta'assub punya orang. Kalau katakan mazhab Syafi'i kuat, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi kuat, saya ikut Hanafi. Kalau pensyarah saya sendiri pun, walaupun dia ada PhD,
Tapi kalau saya nilai-nilai pandangan dia itu tak selari dengan Quran dan hadis, saya tak ikut. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kiranya kamu ni namanya mazhab hang sendiri. Itu namanya. Mazhab dia sendirilah. Sebab semua benda pun dia nilai. Dan yang macam ni termasuk dalam hadis, ajrukum alal futya, ajrukum ala nari jahannam. Siapa yang paling berani di kalangan kamu berfatwa, dia paling berani untuk masuk neraka jahannam. Beranilah. Ya, bahasa Arab ditampukang, fa'il maf'ul pun tak tahu, ya, ilmu usul fiqh pun tak mahir, ya, tafsir pun ditampukang, ya, tiba-tiba nak berfatwa, itu bahaya. Jadi kalau orang yang berakal sihat, maka dia akan pilih salah satu daripada mazhab yang 4, sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara bahaya golongan literal adalah merosakkan jihad. Kerana jihad asalnya adalah dalam konteks peperangan, ya. Jihad boleh jadi jihad nafsu, boleh jadi jihad ekonomi, boleh jadi jihad ilmu, ya. Tapi dalam konteks peperangan, iaitu orang Islam berperang melawan orang kafir untuk menaikkan agama Allah. Tapi di sisi golongan ini, mereka mengamalkan juga membunuh sesama Islam seperti golongan ISIS, golongan Daesh, bahkan golongan Wahabi pada awal-awal kebangkitan mereka. Mereka juga membunuh sesama Islam. Kononnya itu adalah jihad. Jadi rosak nama jihad itu untuk melakukan perbuatan yang haram. Membunuh sesama Islam itu hukumnya adalah haram. Kemudian mereka menghancurkan ijma'. Ya, kalau ijma' iaitu kesepakatan ulama' sesuai dengan pendirian mereka, mereka terima. Mereka kata ini ijma' ulama'. Tapi kalau pandangan mereka tak sesuai dengan ijma' ulama', mereka tidak hirau, mereka langgar, ya, ijma' ulama'. Ini antara bahaya golongan literal yang ada contohnya di zaman kita adalah golongan Wahabi. Baik. Jadi dalam perjalanan sejarah, ada 6 minit lagi. Memang tak sempat nak cerita secara tuntas, ya. Yang liberal alhamdulillah dah selesai. Yang literal ni saya ingat sekurang-kurangnya mungkin 2 kuliah maghrib lagi, ya, baru betul-betul boleh cover, ya. Baik. Jadi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dalam sejarah ada 2. Pertama, majoriti umat Islam, jumhur muslimin Asy'ari dan Maturidi. Dan yang kedua, golongan minoriti, ya, golongan Salafi Wahabi. Ini data, boleh cek data, ya. Yang terbaru yang diterbitkan memang majoriti adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Wahabi walaupun dah tersebar tapi masih lagi minoriti. Dan yang menariknya, dua-dua ni mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ada pertentangan yang sangat tajam dalam perkara-perkara pokok. Kalau perbezaan dalam perkara cabang itu biasa. Syafi'i, Hanafi ada masa-masa tak sama memahami. Maliki dengan Syafi'i tak sama, padahal Imam Malik guru Imam Syafi'i. Syafi'i dengan Hanbali tak sama, padahal Imam Syafi'i guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu biasa, kerana itu dalam perkara cabang. Macam tadilah, haid 3 kali suci ke iddah 3 kali suci ke 3 kali haid. Doa kunut subuh sunat ke tak sunat, itu tak ada masalah. Tetapi perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan Wahabi ini mendasar sehingga perkara-perkara akidah. Contoh, ya, Asy'ariyah Maturidiyah berpegang bahawa Allah Ta'ala wujud tidak bertempat di mana-mana. Bukan Allah bertempat di semua tempat, tidak bertempat. Kenapa? Kerana yang namanya tempat itu adalah makhluk. Allah yang ciptakan. Bila Allah yang ciptakan, maka tidak mungkinlah Allah pula bertempat pada ciptaan dia. Tetapi golongan Wahabi, mereka cenderung mengatakan Allah bertempat. Dan tempat Allah tu macam-macam lah. Ada yang kata al-makanul adami, ada yang kata tempat itu adalah langit, ada yang kata tempat itu adalah arash, ada yang kata tak, memang asalnya arash, tapi 1/3 malam Allah turun ke langit, jadi arash tu kosong. Jadi ini adalah perkara pokok. Di sisi kita tak boleh mengatakan Allah bertempat di arash. Istawa dalam ayat itu bukan makna bertempat. Tapi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita nak maknakan, makna layak dengan Allah adalah Allah menguasai arash, bukan Allah duduk berdepan atas arash. Yang sepakat antara kita dan negara Wahabi adalah arash adalah makhluk. Kecuali Wahabi yang jahil sangatlah, ya. Wahabi yang baru nak up ke mungkin juga. Tapi kalau Wahabi otai yang mengaji, dia tahu bahawa arash adalah makhluk. Apa makna makhluk? Ciptaan.
Ciptaan ni sebelum diciptakan wujud ke tidak? Mana arash sebelum Allah cipta tak wujud. Adakah Allah seperti arash? Sebelum ada arash Allah tak wujud? Tak mungkin. Allah kan Tuhan. Tuhan wujud tidak ada permulaan. Kalau yang ada permulaan wujud itu makhluk. Jadi Allah wujud tanpa arash pasti. Takkanlah lepas Allah cipta arash Allah jadi berubah pula. Dulu Allah tidak ada tempat. Tapi setelah Allah ciptakan arash, Allah ciptakan langit, Allah jadi bertempat dalam makhluk dia atau atas makhluk dia. Itu mustahil. Sebab itu kita kata tak mungkinlah dua-dua ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Mesti salah satu saja yang disokong oleh dalil Quran dan hadis serta dalil akli. Kalau pegangan ulama, memang Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan dengan jelas, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, begitu saja, yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dengan tidak menafikan yang lain daripada Asy'ariyah Maturidiyah pun. Kalau pegangan mereka selari Quran, sunnah, ijma', maka itu ahli sunnah wal jamaah. Contoh yang paling mudah, sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi kan hidup dahulu. Sahabat Nabi ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah tak wujud lagi masa tu. Tetapi kalau selepas kewujudan Asy'ariyah, bila disebut ahli sunnah wal jamaah, merujuk kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah yang mengikut manhaj Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara golongan Wahabi pula di sisi para ulama tidak dikelaskan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada fatwa di negara kita yang memfatwakan bahawa pahaman Wahabi bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dan di sisi para ulama empat mazhab, Wahabi dikelaskan sebagai golongan Khawarij. InsyaAllah kalau ada jodoh pertemuan akan diterangkan kalam para ulama dan kenapa ulama mengkelaskan mereka sebagai Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak-banyak kemaafan atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarad bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nqulna min dhillil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.